bangun solat. Kenapa jadi berat? Kerana kitanya hati kotor. Cuba hati yang jernih. Tak sabar-sabar nak solat. Dia akan jadi demikian. Ni gambaran bagaimana Islam disuruh jaga sangat hati kita. Disebutnya, andai ia semakin kotor, pasti kelakuan kita akan menjadi rosak. Bila hati kita kotor, kelakuan kita pun jadi rosak. Kalau akhlak kita sudah rosak, pastilah diri akan jatuh jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah jauh dengan Allah, tentu saja kita akan terasa berat untuk melakukan kebaikan, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan sosial kita. Mengapa kita jadi berat nak buat benda yang disuruh oleh Allah? Kerana hati kotor. Hati kita ni kalau kotor, jadi berat terus nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Perhatikan kita kan, nak baca Quran, jadi berat je pada kita. Kenapa berat ni? Kerana hati kotor. Sembahyang, bila nak sembahyang tu jadi berat je pada kita. Nak bangun solat, kenapa jadi berat? Kerana kitanya hati kotor. Cuba hati yang jernih, tak sabar-sabar nak solat. Dia akan jadi demikian. Ni gambaran bagaimana Islam disuruh jaga sangat hati kita. Kalau kamu dah mula malas pada diri kamu, dah mula dalam diri kamu ni perasaan berat je nak buat benda yang disuruh oleh Allah, tanda kamu ni sedang dalam keadaan kekotoran hati dan jiwa kamu. Mengapa? Kerana hati nurani yang biasanya menuntun untuk berbuat kebaikan sudah tidak kita hiraukan lagi. Seruan nurani yang mengajak melakukan kerja baik tidak dihiraukan. Ajakan melakukan kebaikan dipandang enteng pada seorang, dipandang rendah je pada seorang. Tiada tempat untuk kebaikan, malah bisikan syaitanlah yang mengambil alih dalam hidup seseorang. Kita jadi malas malah tak bermaya je pada diri kita. Sebab tu Rasulullah bila kena penyakit yang macam ni Rasulullah suruh kita baca doa. Doa apa dia? Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong bantulah saya dalam saya ni sentiasa mensyukuri nikmat kamu. Allahumma a'inni ala zikrika, dalam menyebut nama kamu. Wa syukrika, dalam mensyukuri setiap nikmat kamu. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, dan biar semakin cantik amalan saya. Sebab itu rasa berat untuk melakukan kebaikan perlu dilawan dengan semangat mujahadah. Kalau kita malah je pada kita ni, lawan dengan kesungguhan pada diri kita ni. Semangat yang kuat pada jiwa kita, pada jiwa diri kita, itu perlu digunakan sebaik mungkin walaupun perlu melawannya. Lawanlah. Tambah peliknya kita ni kan, Allah buat lagi kita tua, lagi kita berusia, lagi kita malas. Ni dia jadi demikian. Lagi kita berusia ni, yang malas je kita ni. Tak bermaya je. Pada diri kita ni. Ni dia jadi demikian. Tapi jiwa kita ni jangan jadi malas. Islam suruh lawan. Yang dalam lawan yang kat luar. Yang kat luar ni malas kan. Kita masuk ke dapur pun malas. Kita duduk kat ruang tamu pun malas. Kita buat apa saja malas je kita. Kadang-kadang kuih-kuih begitu je tangan. Tangan kita tu kan. Kita duduk je asa nak duduk. Nak makan pun malas. Dia jadi malas je tu badan kita ni. Tapi Islam disuruh yang dalam tu lawan. Jangan biarkan kat luar. Nanti kalau kamu layan yang luar ni, menyebabkan rosak kat dalam. Sebab tu kita tengok kan, ibu kita, ayah kita yang tua-tua kan, nak tidur je dah hidup. Nak tidur je dia. Bangun daripada tidur. Semayang subuh. Siap semayang subuh, tidur. Tidur dia. Bangun sekejap pukul 10, pukul 11. Bangun pukul 10, pukul 11 tu, makan sikit sarapan pagi, tidur pula dia. Ambil masa untuk qailulah konon-konon. Dia jadi demikian. Kemudian lepas tu bangun balik Zuhur, siap makan Zuhur tu, tidur pula dia. Lepas pada Zuhur tu kan, tidur balik. Kemudian kita tengok tak bermain, tak lawan. Lama-lama dia jadi akal dia tak sama dengan akal orang yang biasa, orang normal. Kenapa dia? Kerana dia membiarkan diri dia. Waktu Islam larang, jangan biarkan demikian. Kalau kita biarkan demikian,
menyebabkan hidup dia ni semakin tak berfungsi. Islam larang.